Salam sejahtera. Okay, hari ini kita akan lihat sambungan kepada osilator, okay, dengan kita beri tumpuan kepada sinusoidal oscillator ataupun dikenali sebagai LC oscillator. Okay, LC oscillator adalah oscillator yang menghasilkan isyarat sinusoidal dan ditanya terdiri daripada induktor dan kapasitor. So, kita ada 4 jenis oscillator: Hartley, Colpitts, Crystal dan Armstrong. So, sebelum kita lihat jenis-jenis oscillator LC, mula-mula kita kena lihat basic untuk LC oscillator, di mana ia menghasilkan satu isyarat yang berkala menggunakan komponen induktor dan kapasitor. Okay. Dan kita katakan ia menggunakan a tuned or resonant inductive capacitive circuit. Dan dia menghasilkan satu frekuensi yang dikenali sebagai oscillation frequency, frekuensi yang berulang-ulang, okay? Juga dikenali sebagai resonant frequency. So, sebelum kita lihat oscillator dengan lebih mendalam lagi, okay, kita kena lihat basic untuk LC oscillator, iaitu ia terdiri daripada komponen induktor dan kapasitor. Okay. So, formula untuk reactance induktor, reactance maksudnya rintangan, okay, atau yang dikenakan ke atas arus oleh induktor dan juga kapasitor. Okay, itu adalah reactance X. So, XL diberi sebagai 2 pi FL. Dalam kata lain, XL ni berkadar terus terhadap F. Okay. Maksudnya, apabila F meningkat, XL juga akan meningkat. Okay. Bila F berkurangan, XL juga akan berkurangan. Ini bertentangan dengan XC, di mana XC adalah 1/2 pi FC. Maksudnya, XC adalah berkadar songsang terhadap F. Bila F meningkat, XC akan berkurangan. Bila F berkurangan, XC akan meningkat. Okay. So, sifat dua induktor dengan kapasitor ni sangat bertentangan antara satu sama lain. Jadi, pada frekuensi tinggi, at high frequencies, reactance of capacitor is very low. Okay, dari sini kita dah buktikan dan reactance untuk induktor adalah tinggi. Low frequencies, reactance untuk kapasitor adalah tinggi, reactance untuk induktor adalah rendah. Okay, so dua sifat ni, okay, apabila satu rendah, satu tinggi ni, ini yang akan menghasilkan, okay, isyarat sinusoidal di dalam dita kita. Okay. So, basics of LC oscillator, kita ada saya dah katakan bahawa LC oscillator akan menghasilkan satu isyarat sinusoidal yang berulang dan juga pada satu color yang tetap. Okay, dan ini dikenali sebagai resonant frequency or oscillation frequency. Simbolnya FR. FR atau resonant frequency ini berlaku semasa reactance kapasitif dan induktif adalah sama. Okay, semasa XL, FR berlaku semasa XL sama dengan XC. Okay, bila dua-dua reactance sama, maka ia cancel satu sama lain. Jadi, dalam kata lain, isyarat tu dapat berulang tanpa sebarang rintangan terhadap pergerakan arus. Okay, semasa XL sama dengan XC. Dan XL akan sama dengan XC pada frekuensi yang tertentu sahaja. Ingat, dua-dua ni dipengaruhi oleh frekuensi. Jadi, ianya hanya akan berlaku pada frekuensi tertentu dan frekuensi itulah yang kita kenali sebagai resonant frequency. So, pada resonant frequency, tak akan berlaku anjakan fasa di antara arus dengan voltan. Okay, so yang ni kamu kena lihat balik anjakan fasa, okay, arus dengan voltan dalam induktor dan juga kapasitor, leading dengan lagging tu. Okay, itu dalam tekno dulu. Okay.
So setiap LC oscillator, kita ada 4 jenis tadi, okey, setiap LC oscillator basic dia mesti ada capacitor, dia mesti ada inductor. Dan dia mesti ada satu DC voltage ni untuk memperkenalkan voltan ke dalam litar kita. Okey, bateri ni gunanya hanya untuk membekalkan voltan permulaan, tenaga elektrik permulaan. Okay, so kita lihat pada peringkat permulaan, okay, switch berada pada keadaan A. Okay, and then semua voltan daripada bateri, okay, akan dihantar ke kapasitor dan kapasitor akan dichargekan. Itu yang pertama. Okay, kapasitor akan dichargekan sampai penuh. So, kalau kadaran kapasitor ialah 12 volt, maka dia akan charge sampai maksimum 12 volt. Semua tenaga elektrik daripada bateri akan dipindahkan. Dan selagi switch ni berada pada keadaan A, okay, tak ada voltan akan tetap dibekalkan, arus tetap mengalir, maka kapasitor ni akan kekal pada keadaan fully charge. Dia tak akan discharge. Okay, ini ialah VC kita. Terhadap time, isi kapasitor akan kekal pada keadaan maksimum. Okay, di sini. So sekarang ni kita lihat apa berlaku apabila kita pindahkan switch ni pada kedudukan B. Okay, pada kedudukan B sekarang ni kapasitor mula mengesan bahawa tak ada lagi arus mengalir masuk ke dalam C. Okay, semasa itulah barulah kapasitor akan discharge. Okay, dekat sini barulah dia akan discharge. Okay, ini semasa terdapat dikesan bahawa terdapat perubahan dalam I. Okay. So, bila terdapat perubahan pada I, dia akan discharge. Dan dia discharge ke mana? Dia akan discharge daripada kapasitor ke induktor. Okay, so kalau tadi VC kita ialah 12 volt, sekarang ni dia akan pindahkan semua 12 volt tu kepada induktor. Okay, so semasa kapasitor dichargekan, tadi yang ni sambung ke positif, so charge positif di plate ni, yang ni adalah charge negatif. Dan kapasitor menyimpan tenaga elektrik dalam bentuk charge, static charge. Tetapi induktor menyimpan tenaga elektrik dalam bentuk medan elektromagnetik lain. Okay, so bila voltan mula dipindahkan daripada kapasitor ke induktor, satu medan elektromagnetik akan teraruh di dalam gegelung induktor. Dan medan ni akan semakin membesar dengan pertambahan voltan yang dipindahkan daripada kapasitor. So, bila kapasitor discharge, nilai voltan pada kapasitor akan semakin menurun. Okay, dia akan semakin menurun. So, apa yang berlaku bila semakin menurun? Okay, semua VC kat sini semakin menurun sebab ia dipindahkan kepada induktor. Okay. Dan cuma bentuk tenaga elektrik sini dalam bentuk charge, sini dalam bentuk medan elektromagnetik. So first step tadi dari bateri dipindahkan ke kapasitor. Okay. Kemudian kapasitor dichargekan sampai full. Okay, dan bila bateri tak lagi disambungkan ke kapasitor, dia akan discharge dan dia akan discharge ke arah induktor. Ini step yang ketiga. Okay, seterusnya kita nak lihat apa berlaku. Okay, apabila semua voltan daripada kapasitor dipindahkan ke induktor. Okay, voltage across C starts falling as the current through the coil begins to rise. Jadi voltan dekat VC semakin menurun, arus dekat sini semakin meningkat. Okay, the rising current sets up an electromagnetic field. Arus ini yang menghasilkan medan elektromagnetik mengelilingi induktor. Dan medan ni sebenarnya ialah untuk menentang pergerakan arus. Okay, so arus sekarang ni bergerak macam ni. Jadi dia akan
hasilkan medan yang menentang pergerakan arus. Jadi when the capacitor C is completely discharged, the energy that was originally stored in the capacitor is now stored in the inductive coil as an electromagnetic field. Jadi semua daripada VC ni sekarang ni distorkan dekat induktor. Okay. So bila semua dah dipindahkan ke induktor, maka tak ada lagi voltan untuk maintain current melalui coil. Maknanya tak ada lagi arus baru kan dipindahkan kepada induktor, dan ini menyebabkan medan elektromagnetik ni mula collapse, mula menyusut. Okay. Dan bila medan elektromagnetik ni menyusut, a back EMF is induced in the coil. Dia akan menghasilkan back EMF. Tolong ulang kaji balik ya, induktor dalam tekno dulu. Dan back EMF ni akan menghasilkan arus yang mengalir dalam arah yang bertentangan. Okey, tadi arus mengalir dari sini, sekarang ni arus akan cuba mengalir macam ni. Jadi ia akan menghasilkan kat sini positif, ini akan menjadi negatif. Okey, dan bila medan ni menyusut, okey, voltan sekarang ni, arus sekarang ni, okey, ini arah aliran arus dari positif dia nak balik ke negatif. So arah sekarang ni yang ni akan jadi positif, charge. Okey, kapasitor akan dichargekan semula, tetapi polariti bertentangan dengan yang asal. Okey, sekarang ni yang ni jadi positif, yang ni jadi negatif. Dan kemudian VC akan naik semula. Okay, kalau sini dah collapse, VL akan menurun, VC akan naik semula sehinggalah kapasitor dichargekan sepenuhnya. Okay, dia charge balik. Kalau tadi 12 volt, so dia naik 12 volt balik. And then, dia akan charge sampai maksimum. Dan sekarang ni dah tak ada bekalan bateri ya. So, dia cuma terima bekalan voltan ni daripada induktor. Arus akan mengalir dari induktor. So, bila sampai 12 volt dan arus mula berhenti daripada induktor sebab medan elektromagnetik dia dah sampai kosong. Okey, medan dia dah orang kata terhapus sepenuhnya, maka kapasitor akan automatik discharge balik. Dan dia discharge ke arah induktor. Okey. Tapi sekarang ni bila dia pindah ke induktor, arah sekarang ni bertentangan. Tadi yang asal ni, ini yang asal. Okey, sekarang ni round yang kedua ni arahnya bertentangan, positif ke sini, pergi ke induktor. Okey, dan kemudian induktor sekali lagi akan terbina satu medan elektromagnetik akan teraruh. Okey, tetapi semasa medan elektromagnetik ni mula menyusut semula, ingat dia tak akan kekal. Bila dia kesan, semua charge di sini dah dipindahkan, semua tenaga elektrik dipindahkan ke induktor, arus dah tak mengalir, medan ni akan menyusut. Okey, semasa dia menyusut, okey, arus yang dihasilkan akan bertentangan semula, jadi dia akan jadi positif balik kat sini, ini negatif. Okey, dan sekarang ni arus mengalir balik kepada kapasitor dalam arah ni positif. Plate ni akan jadi positif, manakala yang ni akan jadi negatif semula. Okey, so ianya setiap kali dia berpindah, okey, akan berlaku selain daripada perpindahan, dia juga akan menyebabkan polaritinya bertentangan. Okey, setiap kali perpindahan berlaku antara C dengan induktor ni, kemudian dari induktor balik ke kapasitor, dia akan berlaku perubahan dalam arah aliran arus yang menyebabkan perubahan dalam polariti. Dan proses ini akan berterusan. Okey, secara teorinya dia akan berterusan secara infinity, dan kita tak perlu lagi bekalan DC sebab voltan ni hanya dipindahkan dari kapasitor ke induktor, induktor balik kepada kapasitor, cuma tenaga elektrik tu disimpan dalam bentuk yang berbeza.
Okey, mula disimpan dalam bentuk charge di kapasitor, dalam induktor disimpan dalam bentuk elektromagnetik. So semua tenaga yang mula-mula diperkenalkan dalam litar tu melalui switch daripada bateri, sekarang ni akan disimpan dalam kapasitor, kemudian dipindahkan ke induktor, induktor hantar balik ke kapasitor. Sebab itu litar ni dikenali sebagai litar tangki, sebab dia simpan tenaga elektrik tu, dia tak hilang. Cuma dia pindah antara satu komponen ke komponen yang seterusnya. The energy is passed back and forth. Energy dipaskan antara satu sama lain. Dan ini yang akan menghasilkan satu bentuk gelombang yang seakan-akan bultan sinusoidal bentuk AC. So secara teorinya, proses ini akan berulang dan dia akan berterusan indefinitely atau berterusan secara infinity. Tetapi secara praktikalnya, setiap kali tenaga elektrik dipindahkan antara kapasitor dengan induktor, akan berlaku kehilangan tenaga antara kapasitor dan induktor tersebut. Dan ini menyebabkan kehilangan tenaga. Ini akan menyebabkan oscillation akan decay. Decay maksudnya berlaku penyusutan. So, kalau kita secara teori, ini adalah isyarat kita berterusan secara infinity. Tetapi secara praktikalnya, sebab berlaku kehilangan tenaga, maka amplitude dia akan semakin berkurangan. Dia akan menyusut sehingga akhirnya dia boleh jadi sifar. Ini yang kita panggil decay oscillation. Ia juga dikenali sebagai damped. Ada kat bawah ni. Bila dia die away to zero, bila dia semakin menyusut sehingga sifar, kita panggil keadaan ni sebagai damped. So kehilangan tenaga ini berlaku dalam bentuk rintangan dalaman induktor, coil induktor, rintangan dalaman dielectric capacitor dan juga dalam bentuk radiation. Radiation, tenaga haba yang hilang daripada litar. So ini menyebabkan kehilangan tenaga dan boleh menyebabkan gelombang kita semakin menyusut sampai sifar. Saya akan pergi ke slide seterusnya dulu. Jadi macam mana kita nak kekalkan? Macam mana kita nak kekalkan ayunan ini? Ialah kita kena ingat balik dalam oscillator, basic oscillator, kita kena ada amplifier. Output daripada amplifier ni kita akan feedback. Kita kena ada feedback. Kemudian kita ada frequency generator circuit, dan daripada situ dia balik ke amplifier. So 3 benda ni perlu ada untuk oscillator. Jadi untuk pastikan gelombang tu berterusan, kita kena ada feedback dan kita kena hantar feedback tu daripada output masuk kepada amplifier. Amplifier ni akan gandakan semula dan kemudian dihantar balik kepada frequency generator circuit. Jadi frequency generator menghasilkan gelombang, dia dapat isyarat tambahan, jadi gelombang tu akan ditingkatkan semula sekiranya berlaku sebarang kehilangan. So the simplest way of replacing the lost energy, take part of the output, ambil sebahagian dari output, amplify it, gandakan, feedback to the LC circuit again. Ini LC circuit kita, dekat frequency generator circuit. So itu adalah cara bagaimana kita nak kekalkan oscillation. So kita lihat balik. Sebelum ni saya ada sebut bahawa resonance frequency berlaku semasa reactance untuk kapasitor dan reactance untuk induktor adalah sama. Induktor dan kapasitor sama. So kita lihat graf ni, ini adalah graf reactance terhadap frekuensi. Ingat kapasitor dan induktor ni dipengaruhi oleh frekuensi. So semasa frekuensi tinggi, reactance untuk induktor
juga akan naik dalam garis lurus kerana XL berkadar terus dengan terhadap frekuensi. Tetapi untuk kapasitor, reaktansnya berkurangan apabila frekuensi meningkat kerana XC adalah berkadar songsang terhadap frekuensi. Okey, dan kemudian di sini akan pada titik semasa XL sama XC, pada titik ni kita akan dapat frekuensi resonance kita. Okey. So ini adalah pembuktian macam mana kita boleh dapatkan formula untuk frekuensi resonance yang diberikan oleh FR sama dengan 1/2 pi LC. Okey, kita ada XL 2 pi FL dan kita ada XC 2 pi FC. So pada resonance XL sama dengan XC. Okey. XL sama dengan XC, maksudnya 2 pi FL sama dengan 1/2 pi FC. Okay, so kita nak selesaikan untuk F, kita bawa F dari sini, dari sebelah kanan ke kiri. So F darab dengan F, kita dapat 2 pi FL. Okay, F darab F, F kuasa 2. So yang ni tinggal 2 pi C. Kemudian kita nak selesaikan untuk F. Jadi tinggalkan F saja sebelah kiri. Yang lain bawa ke sebelah kanan. So 2 pi di sini. Bila pindah ke kanan dia akan jadi bahagi juga. So 2 pi darab dengan 2 pi. Kita dapat 2 pi kuasa 2. Okay, 2 pi kuasa 2. Kemudian L dipindahkan ke sini. C yang daripada asal. Okay. And then nak cari F. Kita punca kuasa 2 kan ke semuanya. Okay. Bila kita punca kuasa 2, punca kuasa 2 1 sama dengan 1. Punca kuasa 2 pi kuasa 2, kita akan dapat 2 pi. Cuma LC je. Bila kita punca kuasa, kita tak dapat kerana kita tak tahu. Okay, kita tak tahu nilai L dengan C. Jadi ini je yang kekal. So akhirnya kita dapat 1, 2 pi punca kuasa LC. Okey, formula untuk resonant frekuensi 1/2 pi punca kuasa LC. So macam mana kita nak kekalkan LC oscillator? Okey, ini dah kita bincangkan tadi. Okey. Seterusnya kita lihat basic untuk transistor. Okay, basic untuk LC oscillator circuit. Biasanya kita akan ada tank circuit. Kita kena ada amplifier untuk gandakan semula. Feedback ni kita gunakan satu lagi induktor. Okay, kita lihat L2 ni merupakan bahagian feedback kita. Di mana L2 ni dia tune. Okay, dia mutually coupled kepada induktor dalam litar tangki ni. Ini litar tangki kita. Okay, L di sini. Jadi frekuensi dekat sini akan sama dengan frekuensi di sini. Sama. Dipindahkan. Kita nampak macam jauh. Tapi dalam litar sebenarnya dia berhampiran. Macam transformer. Tenaga elektrik dipindah dari satu coil ke coil yang dari primary kepada sekunder. Okay. So, kemudian ini bila dia frekuensi dan voltan dekat yang taruh di bahagian induktor sini dipindahkan ke bahagian ni, dia macam pindahkanlah feedback balik masuk ke dalam base dan ini yang kita akan amplify. Tujuannya untuk kekalkan ayunan. Okay. So, ini adalah penerangan dia. Macam mana kita boleh hantar voltan dan juga frekuensi dari induktor dalam litar tangki ke coil 2 yang dimasukkan ke base amplifier. Okay. So, akan berlaku anjakan fasa. Okay, semasa litar dah berfungsi, kita ada isyarat yang berulang-ulang. Akan berlaku anjakan fasa di bahagian sini. Okay, di L2 ni.
Jadi dalam amplifier ni kita kena anjak fasa sekali lagi 180 darjah. Okey, bila dia pindahkan ke sini akan berlaku anjakan fasa di sebelah sini, katakan negatif 180. Kemudian di sini kita kena anjak fasa lagi positif 180 supaya output kita sefasa balik. Okay, so ini adalah apa yang perlu dalam lita kita. Jadi kita ada 5 keadaan yang diperlukan dalam LC oscillator. Okay. Yang pertama, circuit mestilah mempunyai komponen-komponen reaktif L dengan C dan juga ada satu sumber kuasa DC. Ini untuk permulaan. DC itu untuk permulaan. Kemudian kita kena ada voltage amplification. Kita kena ada penggandaan voltan untuk overcome sebarang kehilangan tenaga. Okay, dan juga menghasilkan positive gain. Maksudnya A dia, gandaan dia mestilah lebih daripada 1. Itu yang dimaksudkan positive gain di sini. Okay, sorry. Gandaan dalam amplifier kita, A kita mestilah lebih dari 1 dan kita kena ada amplifier. Ketiga, okay, ni, the overall gain of the amplifier must be greater than 1. Mestilah lebih daripada 1. Kalau dia kurang daripada 1, amplifier kalau kurang daripada 1, kalau A kurang daripada 1, apa yang berlaku ialah V out kita akan kurang daripada V in. Kalau A sama dengan 1, V out kita sama je dengan V in. Okay, ingat kita feedback masuk. Jadi kalau V out dah berkurangan, V in pun semakin berkurangan. Okay, so kita perlu gandaan tu lebih daripada 1 atau lebih daripada unity. Okay, yang keempat, oscillation tu kita boleh maintain dengan memberikan feedback. Kita perlu ada feedback. Dan kita kena pastikan lepas feedback tu, isyarat yang dihasilkan akan sefasa balik. Okay, mesti ada berlaku anjakan fasa, jadi kita kena pastikan dia akan sefasa balik. Dan yang terakhir, oscillations can only occur when the feedback is positive. So, gain mesti positif, feedback juga mesti positif. Okay. So, itu sahaja untuk video ni. Okay, kita baru belajar basics untuk LC oscillator. Bermula dengan sifat induktor dan sifat kapasitor, okay, yang dipengaruhi oleh frekuensi. Ia adalah komponen reaktif. Kita kaji dari segi reactance-nya pada frekuensi tinggi, pada frekuensi rendah. Kemudian kita lihat satu basic tank circuit. Okay. Bagaimana satu basic tank circuit berfungsi, apakah keperluan-keperluan untuk satu oscillator, okay, dan di manakah resonance frekuensi berlaku. Itu semua telah kita cover dalam video ini. Okay, kita akan lihat 4 jenis oscillator seterusnya dalam video yang akan datang. Okay.